Hai, saya Intan Mazitun Syafiqah binti Syarudin. Nombor matrik saya 15 DPR 18F 2015. Saya daripada DPR 5. Okey, beradanya saya di sini adalah ingin menceritakan ataupun membentangkan tentang projek yang telah saya dan rakan-rakan saya cipta pada akhir semester 5 yang lepas. Okey, saya akan mulakan dengan misi dan visi. Dimulakan dengan misi. Misi kami adalah ingin menyediakan satu aplikasi pengurusan inventory yang lebih sistematik dan juga mesra pengguna. Okey, beralih kepada visi. Visi kami pula adalah ingin menjadi pengeluar aplikasi yang mampu berdaya saing di peringkat dunia. Okay. Baiklah, bersama saya lagi di mana saya akan membentangkan penyataan masalah yang mendorong kami, saya dan rakan-rakan saya untuk mencipta aplikasi ini. Okay, terdapat 5 masalah yang telah kami kenal pasti, iaitu yang pertama, masalah data dalam sistem yang tidak tepat, di mana apabila pengiraan stok dibuat secara manual, ianya akan menimbulkan masalah di mana data kurang tepat. Di mana kerana apa? Kerana kita ni manusia lazimnya dengan sifat pelupa. Jadi apabila ianya tidak mustahil bila kita dah kira, and then nanti kita akan terlupa berapa stok tu, dan jadi ia akan jadi masalah dalam sistem. Kerana apa? Kerana dibuat secara manual dan wujudlah masalah data yang tidak tepat. Okey, kita berpindah kepada masalah yang kedua, iaitu masalah ketika melakukan stock check secara manual. Seperti yang saya cakapkan tadi kan. Okey, masalah berlaku apabila kaedah manual, kita gunakan kaedah manual untuk melakukan stock check. Okey, ini berlaku apabila kita pengurus stok ni dia nak kira stok untuk bawa masuk stok baru. Jadi bila dia nak kira stok tu, dia akan mengambil masa lama dekat situ. Sebab apa? Sebab dia nak kena buka satu-satu kotak, dia kena semak satu-satu rak untuk dia kira balik untuk dia buka file-file lama dia ke, untuk dia tengok balik berapa stok yang ada, berapa stok yang tinggal, berapa stok yang habis dan berapa yang perlu ditambah. Kan dekat situ kita dah berlaku pembaziran masa satu, pembaziran tenaga satu. Jadi dengan adanya aplikasi kami ni, tak perlu dah nak buka kotak satu-satu ke apa, cuma perlu scan saja. Okey, masalah yang ketiga iaitu kaedah semasa yang tidak sistematik. Apabila tiada kaedah lebih sistematik, ianya akan menyukarkan pekerja-pekerja yang lain. Sebab apa? Sebab bila kaedah pengambilan stok, pengurusan stok semua diambil secara manual, kadang-kadang kita tak faham tulisan lah apalah. Sebab apa? Sebab ianya diambil secara manual, secara bertulis. Jadi bila bertulis ni, fahamlah manusia kan ada pelbagai jenis tulisan. Jadi ianya akan mengalami masalah. Sebab apa? Sebab tak sistematik. Kalau kita guna key in komputer kan senang, tak payah kita nak pening-pening baca tulisan-tulisan orang lagi kan, dan sebagainya. Okey, masalah yang keempat iaitu lambakan barang apabila semua supplier menghantar barang secara serentak. Dan yang ini saya yakin dan saya pasti semua pengurus stok pasti akan mengalami masalah yang sama. Okey, dalam situasi ni pula, di mana cuba bayangkan situasi dia sabun lah kan. Saya bagi contoh sabun. Okey, katakanlah yang sampai pada hari itu adalah sabun Lifebuoy, sabun Dettol, katakanlah kan. Diorang datang serentak. Okey, datang pula bukan yang jenis botol, mungkin datang yang refill paket tu kan. Kan sama. Mungkinlah tak sama, tapi kan sama. Dia macam paket-paket tu, warna boleh lebih kurang. Jadi ianya akan jadi keliru. Boleh terjadi tercampur antara Dettol dan Lifebuoy ke, dan sebagainya. Dan dalam Lifebuoy pun dia bukan ada satu variasi je, dia ada pelbagai jenis variasi, pelbagai jenis warna. Jadi setiap satu tu kita perlu kira dalam sistem. Kalau tak ada sistem yang sistematik, mesti akan ada berlaku kekeliruan dan salah kira stok, salah masuk, data masuk dekat Lifebuoy masuk ke Dettol, pasti akan berlaku.
saya jamin benda tu pasti akan berlaku. Dia akan memedingkan para pekerja yang dekat pengurusan stok tu. Okey. Masalah yang kelima iaitu perlu lakukan simpanan rekod barang yang sampai dengan segera. Bila dah barang sampai, hari ni barang sampai banyak, kita kena buat secara manual. Takkan ambil masa yang lama. Satu-satu kita nak check, kita nak kira, satu-satu kita nak tulis, takkan ambil masa yang lama. Lepas tu esok pula ada lagi barang nak sampai. Katakan esok shampoo pula nak sampai, takkan jadi lambakan, sabun tak habis, shampoo pula sampai. Jadi ianya akan menjadi orang cakap jam lah dekat situ kan. Jadi dengan wujudnya masalah-masalah yang telah kami kenal pasti, kami pun telah terfikirlah satu idea untuk mencipta aplikasi Good Store ini. Assalamualaikum, saya Wan Muhammad Nazir Syamil bin Muhammad Zuki, nombor metrik 15 DPR 18F 2003. Saya dari kelas DPR 5. Saya akan menerangkan tentang trend pasaran. Data pertama menunjukkan jumlah peruncit yang berdaftar pada tahun 2019 dan 2020. Berlakunya pertambahan kedai runcit dalam negara. Manakala untuk data kedua pula ialah pada bulan Januari hingga Disember 2020, terdapat banyak kedai runcit yang berdaftar dengan SSM di sepanjang tahun. Seterusnya, kami akan mensasarkan aplikasi Good Store di zon-zon Malaysia. Tahun pertama di zon tengah, iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Tahun kedua di zon selatan, iaitu Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Tahun ketiga pula di zon utara, iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perak dan Perlis. Manakala media sosial ianya melibatkan target market secara menyeluruh. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Zinaim bin Muhammad Isir. Next, I will explain about SWOT analysis. Antara kekuatan produk aplikasi Good Store ini ialah dapat menjimatkan masa buat pekerja dalam menguruskan barangan, stok dan inventory. Seperti yang kita ketahui, sebelum ini kebanyakan pengurusan barangan di store dilakukan secara manual sahaja. Seterusnya, dapat merekod inventory lebih tepat kerana sebelum ini terdapat syarikat yang menghadapi masalah pangkalan data inventory yang tidak tepat yang menyebabkan masalah pada bahagian inventory dan stok. Antaranya seperti kekurangan stok sesebuah jenis produk itu. Kekuatan ketiga produk aplikasi Good Store ini ialah dapat mengira kuantiti inventory lebih tepat. Masalah pengurus stok dalam menguruskan stok di dalam gudang ialah terdapat pengiraan kuantiti tidak tepat. Ketidaktetapan pengiraan stok menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh semua gudang. Hal ini disebabkan pengiraan jumlah kuantiti yang tidak tepat. Selain itu, lebih bersistematik dalam menguruskan stok dan inventory. Setiap organisasi perlu peka dalam menguruskan inventory mereka. Pengurusan yang bersistematik dan efisien dalam menguruskan inventory memberikan manfaat bukan sahaja dari aspek pengurusan, malah aspek lain seperti mengurangkan pembelanjaan dan pengeluaran organisasi. Kekuatan yang terakhir, produk aplikasi Good Store kami ini lebih murah dan mempunyai ciri-ciri dan fungsi yang lebih dari pihak pesaing. Next, I will explain about weakness, iaitu kelemahan. Kelemahan pertama pada produk kami ialah belum dikenali di pasaran kerana produk kami ialah produk baru. Kelemahan kedua ialah modal yang tinggi dalam promosi. Seperti mana produk kami iaitu produk baru, jadi kami harus melakukan pelbagai promosi di media massa dan juga di media elektronik untuk mendapatkan kesedaran oleh pihak pengguna. After that, I would like to share about the opportunity our product, iaitu peluang. Bilangan peruncit makin bertambah. Selain itu, pertambahan pemilik untuk memiliki kedai runcit sendiri. Selain itu, peratusan penggunaan untuk memiliki produk aplikasi Good Store ini makin baik dan meningkat. Seterusnya, pertambahan dalam perniagaan barangan peruncitan. Seperti yang kita semua ketahui, kedai-kedai peruncitan menerima barangan stok dan inventory yang banyak hampir tiap hari kerana permintaan tinggi disebabkan oleh pandemik. Oleh itu, untuk menguruskan stok dengan tersusun dan sistematik, peluang untuk sektor peruncitan membeli produk kami makin baik.
Akhir sekali, analisis SWOT yang terakhir iaitu ancaman. Ancaman kepada produk aplikasi Gusto ini ialah perubahan teknologi yang cepat. Disebabkan ini, perubahan teknologi dan sistem yang cepat akan memberi ancaman kepada produk kami. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi pemasaran dan syarikat iaitu produk. Yang pertama iaitu memberi kemudahan kepada perniagaan peruncitan. Kedua, mencari inventory di dalam stor. Ketiga, merekod dan mengumpul data stor dan inventory. Keempat, mengelakkan kesalahan dalam merekod inventory dan menjimatkan masa. Yang akhir sekali, kami menamakan produk ini sebagai Good Store. Hai audiens sekalian, di slide yang seterusnya ini kami akan memaparkan aplikasi Good Store kami, iaitu gambar yang pertama adalah gambar ikon aplikasi Good Store kami yang berada di Play Store, dan gambar yang kedua yang berwarna kuning itu pula adalah di mana gambar page di mana pengguna kami akan login ke dalam aplikasi kami, dan gambar yang ketiga pula adalah gambar di mana pengguna kami telah pun selesai menggunakan aplikasi Good Store ini dan ingin keluar daripada aplikasi Good Store. Proses pengurusan aplikasi Good Store. Okey, dalam slide ni saya akan menceritakan proses ataupun cara-cara penggunaan aplikasi Good Store ini. Kita dapat 6 cara saja, sangat mudah dan simple. Okey, kita mulakan dengan step yang pertama iaitu daftar masuk. Kita buka aplikasi Good Store dan kita buat akaun daftar masuk seperti biasa. Okey. Next step iaitu step yang kedua iaitu semak stok semasa. Jadi kita dah login tu, kita pun buka lah dekat tempat scanner tu, kita pun scan dan semak stok semasa yang berada dalam kotak. Okey, seterusnya kita berpindah kepada step yang ketiga iaitu klik plano untuk mengemaskini barangan atas tujuan untuk menambah stok ataupun ingin membawa keluar stok. Step yang keempat iaitu pilih produk dan mengemaskini kuantiti produk. Kalau kita ada bawa keluar produk tu, kita pun kemaskini lah. Kalau kita ada bawa masuk produk baru pun, kita kena kemaskini juga. Okey, kita berpindah kepada step yang seterusnya iaitu step yang kelima, di mana semak kuantiti di dalam kotak. Selepas kita dah bawa keluar produk ataupun kita bawa masuk produk, kita semak lagi sekali untuk make sure kuantiti yang kita masukkan tadi tu tepat ataupun tidak. Okey, setelah kita pastikan stok yang kita bawa masuk tadi tu betul kuantitinya ataupun apa yang kita bawa keluar tadi tu betul kuantitinya. Okey, kita sudah pun hampir ke step yang terakhir iaitu step yang keenam, di mana setelah selesai pengguna bolehlah mendaftar keluar. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi harga yang digunakan menggunakan kaedah price penetration. Strategi harga yang digunakan untuk memasarkan produk ke dalam pasaran ialah penembusan harga. Strategi penembusan harga ini adalah peletakan harga yang rendah pada awal pengeluaran produk atau pada tahap awal pengenalan produk. Strategi penembusan harga ini amat berkesan untuk mendapatkan jumlah pelanggan yang ramai pada awal pengeluaran produk. Namun, harga bagi produk ini akan dinaikkan sedikit demi sedikit selepas beberapa bulan pengeluaran produk ini. Seterusnya, kami menggunakan strategi psikologi harga, di mana kami menjual produk aplikasi Good Store ini lebih murah daripada pesaing dan buat pelanggan percaya dan meyakini produk kami lebih berkualiti daripada pesaing. Harga produk aplikasi Good Store ini boleh didapatkan dengan harga RM1,299 sahaja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azimah binti Muhammad Sairoji. Hari ini saya akan membentangkan tentang lokasi pemasaran dan promosi. Baiklah, yang pertama iaitu lokasi pemasaran. Pada tahun pertama, kami akan mensasarkan produk kami di zon tengah iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan di Selangor. Pada tahun kedua pula, kami akan mensasarkan produk kami di zon selatan iaitu di Johor, Negeri Sembilan dan Melaka.
Seterusnya, pada tahun ketiga pengeluaran produk, kami akan mensasarkan produk kami di zon utara iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Tetapi, jika ada permintaan daripada negeri-negeri yang berlainan, kami tetap akan menjualnya. Baiklah, yang kedua pula iaitu promosi. Kami menjalankan beberapa jenis promosi, antaranya ialah secara atas talian dan secara media cetak. Promosi secara atas talian, kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Manakala pengiklanan secara media cetak pula, kami menggunakan majalah, poster dan kad perniagaan. Okey, ini adalah Facebook rasmi kami. Di Facebook ini, kami menjalankan pengiklanan secara berbayar supaya iklan-iklan yang kami buat akan sampai ke pelanggan sasaran kami. Seterusnya, ini adalah Instagram rasmi kami, di mana di Instagram ini juga kami melakukan pengiklanan secara berbayar sama seperti di Facebook. Dan di Instagram ini juga kami meletakkan beberapa post mengenai produk kami. Seterusnya, ini adalah akaun Twitter kami. Sama seperti di Facebook dan di Instagram, kami ada menyediakan beberapa post mengenai produk kami bertujuan untuk menarik orang ramai supaya lebih mengetahui tentang produk Goodstore ini. Baiklah, ini pula adalah cara promosi yang kedua iaitu secara media cetak. Yang pertama iaitu majalah. Di majalah ini kami menerangkan tentang latar belakang produk, fungsi produk dan cara menggunakan produk Goodstore ini. Media cetak seterusnya pula iaitu poster. Di poster ini pula terdapat penerangan tentang aplikasi, ciri-ciri aplikasi dan objektif. Akhir sekali iaitu kad perniagaan. Di kad perniagaan ini kami sertakan semua media sosial yang saya sebutkan tadi iaitu Facebook, Instagram dan Twitter, serta kami juga menyediakan nombor telefon kami supaya pelanggan mudah untuk menghubungi kami. Baiklah, sekian, terima kasih daripada saya. Hai, saya Muhammad Ajmal Wafi bin Muhammad Sadiq akan menerangkan mengenai kesimpulan apabila menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Goodstore mampu memberi ketepatan dalam mengira kuantiti item dan mampu mengurus data inventory dengan lebih cepat. Selain itu, mampu memudahkan urusan pekerja di kedai. Sekian, terima kasih.